أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا من المعذور في التعبير واجعلنا من المعذور في السعي اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكلا وأدبا اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكلا وأدبا قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين الآمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang diberkati oleh Allah. Marilah kita bersama-sama kakak bapa dan kakak ibu. Jadi kita mari sama lagi tertengah sirah an-nabawiyah ataupun cara ataupun jalan hidup bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu daripada mana, nasab Nabi ataupun keturunan Nabi itu daripada mana. Maka semalam kemarin itu kita sudah cerita dah. Nasab Nabi dikatakan an-nasabus syarif, ialah dikatakan nasab yang amat-amat mulia ataupun nasab yang paling agung, keturunan yang paling agung, yang paling tinggi, yang paling mulia. Lagi pula kemuliaan manusia semua ini dengan sebab terwujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kat mana katanya, Tuhan katanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuhkan akan Muhammad, akan dikauhi Muhammad, malaikatnya untuk jadi rahmat, jadi kasihani dan kasih belah untuk sekalian alam. Maka sebut sekalian alam masuklah kita manusia dan jin dan batu-batu keadaan, pokok kayu semua termasuk dalam rahmat dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nak ayat katanya keturunan Nabi sangat-sangat mulia, keturunan Nabi sangat-sangat berbahagia, keturunan Nabi sangat-sangat bertuahnya. Dah. Maka tok nenek Nabi dikatakan nenek Nabi Abdul Muttalib ni satu syaikhan mu'zaman fi Quraisy. Ialah satu orang yang tua ataupun awusu yang dibesar, yang dikunjungi pada fok-fok Quraisy. Kerana fok Quraisy dulu kalau ada masalah, kalau ada timbul muskilat, maka semua akan ditanyakan akan Syekh Mu'zam ataupun Abdul Muttalib, ialah dikatakan nenek Nabi. Kalau masalah perduluan, benda-benda yang penting, benda-benda yang muhim pun semua mereka akan tanyakan Abdul Muttalib. Dan kemudian daripada tok nenek Nabi, daripada Abdul Muttalib naik pergi siapa kepada Qusay. Lagi pula Qusay ni daripada Abdul Muttalib, Qusay semua Abdul Manaf ni, mereka ini dikatakan orang-orang yang duk jagakan Baitullah, hijabatul bait. Mereka saat itu duk jagakan Baitullah, dan orang duk pegangkan anak kecil Baitullah ialah kena kepada keturunan Nabi, kena daripada tok nenek Nabi, dan orang yang duk minum kepada orang-orang buat haji di zaman itu pun daripada keluarga Nabi, dan pula orang makan kepada orang-orang haji ni yang dinama Ar-Rifadah wan Nadwah, satu kumpulan, satu lujnah yang dibicarakan orang-orang yang buat haji. Dah. Jadi makna katanya selepas daripada Abdul Muttalib saat itu dia wafat, dia tu meninggal dunia, maka kerajaan ini maka turunlah kepada anak salah satu daripada anak-anaknya, dah dikatakan Abdiddar. Abdiddar. Dah. Lakin Banu Abdi Manaf ajma'u ra'yahum ala alla yatruku bani ammihin Abdiddar yastaksiruna bihazihil mafakhir. Jadi makna kata fok-fok Banu Abdi Manaf. Nabi ni keturunan Nabi Banu Hashim wa Banul Muttalib. Ini dikatakan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keturunan dua ni daripada Banu Hashim wa Banul Muttalib ni dikatakan keluarga Nabi.
Jadi daripada fok-fok Banu Abdi Manaf ni berimpung dan bersebulak suara berkumpul bahawa pandangan mereka itu bahawa tidak meninggal mereka itu akan anak cucu daripada pak saudara. Anak-anak bapa saudara mereka Abdiddar bahawa mereka mendului kan akan mereka itu mendului mentakdimkan akan hijau-hijau untuk jagakan Baitullah, untuk memberi minum pada hari haji ni. Nah, mendului dengan ini kemegahan kepada anak-anak daripada bapa saudara mereka yang dikatakan anak cucu daripada Bani Hashim wa Bani Muttalib. Dah. Wa kada yufdil amru ilal qital, dan hampirlah memenuhi pekerjaan itu kepada nak berperang. Nak yang kata duk berubuk selepas daripada Abdul Muttalib saat itu meninggal, orang yang bercarakan Baitullah ataupun siqayatil haji ni, maka sebelah balik Banu Abdi Manaf berhimpun dan sebelah sorong nak wikan kerjaan ini mendulu ini kemegahan, ini kemuliaan kepada Bani Ammihin ialah Abdiddar. Maka ketika tu orang panggil duk kira mari ke apa ni, siapa membuatlah kerja saat itu nak jadi kepada peperangan. Laula an tadarakal amra uqala'ul fariqain, jikalau berkata bahawa tidak dapatlah akan pekerjaan oleh orang-orang yang berakal daripada dua pihak, daripada dua kumpulan, daripada Bani Abdi Manaf dengan Bani Ammihim, maka dua-dua kumpulan ni kemudian kalau kita kata kalau masalahnya kalau tidak kira we jadi molek, tidak kira we jadi comel, ataupun tidak ada orang-orang yang berakal daripada golongan mereka, wasayalah apabila mati orang tua supaya kita buat bani ibu bapa. Kalau orang tua ada tu tak apalah. Kalau orang tua tak ada tu tak apalah. Harta ni kawin tak ada nak, masalah ni kawin tak masalah ni kawin tak ada, kita pakai serah lah. Tapi apabila orang tua mati tak ada siapa seminggu, waktu 7 hari tak ada sudah lagi, pakak duk balah dah weh, pakak duk berubuk dah. Teteng harta ni hakku ni nah. Pada kena panggil tu email mari bagi pesaka, bangkai pesaka pun jadi tak sudah dengan tu email. Siapa kena mengadu nak kepada majlis. Ini nak ayat kata apabila sudah tinggalkan orang tua, sudah tak ada oleh satu orang tua, maka itulah akan timbul perbalah bantah, timbulkan perkelahian, timbulkan masalah perselisihan di antara keluarga-keluarga. Supaya tu juga apabila matilah Abdul Muttalib, daripadanya nenek Nabi, daripada tok cik Nabi, orang yang duk bicarakan masalah kota Mekah, duk bicarakan Baitullah, duk bicarakan masalah anak koci Baitullah, lagi pula duk minum kepada orang-orang haji, maka ketika ni pun dah masalah timbullah orang panggil pertikaian ataupun perselisihan di antara Bani Abdi Manaf dengan masalah fok-fok Bani Ammihim saat itu. Siapa tahu nak, yakni siapa nak membuat pada peperangan. Tapi mujur juga ketika tu ada orang-orang yang berakal daripada dua kumpulan daripada mereka itu. Fa'atau Bani Abdi Manafin as-siqayah war-rifadah fadamata fihim ila intahata lil Abbas ibni Abdul Malik sumalibani min ba'di. Dah. Jadi kemudian jadi apabila dulu daripada Abdul Muttalib, daripada keturunan Nabi, nenek Nabi, orang duk jaga Baitullah ialah daripada nenek Nabi. Wasiqayatil haji, dan orang nanti berikan minumnya kepada orang haji daripada cik Nabi, daripada kumpulan-kumpulan jenah mereka lah. Tapi apabila sudah dimati, sudah diwafatkan oleh Abdul Muttalib, maka timbullah pertikaian, timbullah perbalahan di antara Bani Abdi Manaf dan pula Bani Ammihim. Siapa buruk, siapa nak perang. Tapi apabila adalah di kalangan mereka saat ni orang yang bijak, orang yang pandai, bukan masalah orang yang akal yang waras, orang panggil akal yang gapo, orang panggil yang boleh menyelesaikan daripada masalah yang timbul pertikaian di antara dua kumpulan, maka fa'atau Bani Abdi Manaf, maka memberi mereka itu daripada
Nah Banu Abdi Manaf saat itu fa'atau maka memberi mereka itu uqalaul fariqaini, orang-orang yang bijak daripada kumpulan dua kumpulan mereka, beri kepada apa? Bani Abdi Manaf, yakni anak cucu Abdi Manaf, beri apa? As-siqayah. Nanti nah khija fok Bani Abdi Manaf ni ialah gapo? Yakni nanti tuju khijanya wi minum air kepada orang-orang buat haji. Warifadah dan pula wi makan ni. Satu kumpulan yang nanti wi makan kepada orang-orang buat haji. Sebab inilah kinilah ibu bapa apabila tidak ada orang tua di dalam rumah tangga. Apabila tidak ada orang tua di kampung tepat, habis tua, habis barami, di situlah kampung kita akan jadi berkucah. Nah, kampung kita akan jadi hara-hara. Kampung kita jadi berpecah. Kampung kita jadi gapo? Orang panggil jadi perbalahan. Sebab itulah orang tua ni, supaya Abdul Muttalib, nah nenek bagi Nabi, satu orang yang barami tinggi, satu orang yang bertuah. Sampai pada masa dia tu dia boleh retah Mekah, dia boleh jagakan Baitullah, dia boleh minum makan kepada orang haji, dia boleh makan kepada orang-orang buat haji dengan nama Ar-Rifadah An-Nadwa, satu kumpulan yang duk jagakan orang buat haji. Tapi apabila orang tua tu sudah meninggal, orang tua saat ni sudah tak ada, maka situlah timbul perbalahan di antara Bani Abdi Manaf, di antara Bani Abdul Muttalib, di antara Bani Ammihim, jadi timbul perkucahan. Supaya kita lah di kampung kita, kalau Tok Nebe kau Tok Imi hak tua-tua, hak ada barami, hak berkat-berkat, hak bertuah-tua, maka kalau dia kata gapo semua orang dengar, dia kata gapo semua orang pakai. Tapi apabila orang tua tak ada di kampung, apabila orang tua hak yang barami tak ada dalam kampung, maka kampung itulah pakat balah munok kok tu kuno kita tak pakai, orang panggil tak ada kemala. Apabila tak ada kemala, maka timbullah perpecahan. Sama nak jadi ranak perpecahan, nak jadi orang panggil jadi hening perpecahan, maka itu perlulah kepada masa pula. Supaya di sinilah apabila daripada fok ungqala daripada fok yang bijak-bijak daripada dua kumpulan, maka mereka itu pun fikir, mereka itu pun dah kira, maka latikwilah kepada Abdi Manaf ni orang nanti tujuwi minumnya kepada orang-orang buat haji dan makan ni kepada orang-orang buat haji. Pada mata fihim, maka berkekalalah as-siqayah, beri makan saat ni tu pun minum pada orang haji dan beri makan tu berkekalan pada mereka itu, pada Bani Abdi Manaf. Ila intahata, hingga tersudahlah kedua-dua saat itu as-siqayah wa rifadah lil Abbasi ibni Abdul Muttalib, hingga sampai kepada Abbas ibni Abdul Muttalib kijaan ni. Thumma li banihi, kama dia bagi anaknya anak Abbas min ba'di selepas daripadanya. Jadi kalau kita nak kira ni ibu bapa, cerita ni sejarah ni. Jadi kalau kita tengok hari ni, masa ni, sebab itulah penting juga. Nah, kalau kita tengok ni, sebab itulah kita nak berikan satu-satu perkara kepada anak kita ataupun kepada anak kita, kita kena tengok belah-belah. Sebab tu Nabi kata, mu kena wasiat. Ni bab wasiat. Mu kena wasiat walaupun bajak putung, bajak puting seputung hak buruk, mu kena wasiat. Belum pada mu nak mati, mu kena wasiat. Apa maksud dengan wasiat? Yakni pesan ni, supaya nak jadi telatu di dalam masalah khijah selepas daripada kita mati. Sebab tu kita sebagai jadi orang tua, ibu bapa kita sebagai jadi bapa, sebagai jadi ibu, makna kata sebelum pada kita nak meninggal, maka kita kena wasiat dah, kita kena pesan dah kepada anak-anak kita, apanya tanah ni gapo gitu ni hak kita nak buat khairat, kita kena royak dah. Hak mana kita nak buat kebajikan, nak sedekah pada masjid ke apa, kita kena royak dah kepada anak-anak kita. Supaya sinilah, jadi apabila selepas daripada Abdul Muttalib tu meninggal, maka jadi kucahlah di antara Bani Abdul Manaf, lagi pula Bani Ammihim, jadi berkucah Banu Hashim, Banu Muttalib tika ni. Sebab itulah makna katanya satu-satu khijah ni makna pentingnya kita saat ni tu jadi halusilah. Sama ada masalah khijah kita, anak kita gapo semua, kita kena adalah pesan ni lagi pula nak jadi lagi tu serah pada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Jadi masalah harta-harta kita pun kita nak royak sikit, masuk sini sikitlah. Jadi masalah pesaka ni ada orang tanya, masalah pesaka. Pesaka ni ketika mana panggil pesaka? Yakni
Pesaka kita tu orang panggil pesaka tu bila ma tarikahu, barang yang telah meninggal akan dia oleh si mati. Mana tarikah? Peninggalan bagi si mati. Jadi makna kata apabila seorang tu mati, apabila tak ada cara hak kematian lagi daripada kan kapal, hak hutan dia apa saja, maka ketika ni tak leh nama tarikah lagi. Jadi makna kata nak panggil tarikah apabila seorang tu mati, kita sudah cara ayah kita dah hak kematian dia. Masalah kita tekan kapal dia, hutan dia, semua kita selesai dah. Selesai habis. Kalau dia mau tahu hutan kawai, orang ayah dia mau dah bergetar 10,000 dia mau ni mai royak tak ayah dia mau dah bergetar kawai 2,000 dia mau ni royak kata bergetar 1,000. Kamar dia, maka selepas daripada selesai hutan bagi ayah kita, barang lebih pada itulah dikatakan matarikah. Orang panggil tarikah, peninggalan bagi si mati. Dah. Maka peninggalan ni kita kena jagalah ibu bapa. Kepada anak-anak cucu ni pun kita kena royak lah. Tapi yang paling pentingnya kita nak buat gapo ni, nak sedekah lah. Tak usah duk tunggu nanti anak sedekah. Kalau kita nak buat bajik, buatlah masa kita hidup. Jangan duk tunggu nanti anak kita buat. Buatlah masa kita hidup ni. Masa kita hidup ni, kalau nak buat bajik pun buatlah. Kalau nak sedekah sejid pun sedekah lah. Kalau nak sedekah ke pondok pun sedekah lah. Kalau nak sedekah surau pun sedekah lah. Kalau nak sedekah nak yatim pun sedekah. Buat masa kita hidup. Tak usah duk tunggu nanti kata anak kita tu nak buat wik kita. Kita buat sendiri. Buat cedelah kepada orang panggil bekalan kita selepas pada mati. Karena Allah Subhanahu wa taala firman katanya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan buat bekalan oleh kamu, dan buat persiapanlah oleh kamu, buat cadangan oleh kamu, fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sesungguh cadangan dan persiapan yang paling baik sekali bagi kamu ialah takwa kepada Allah. Hak tu baik sekali. Apa tu belum pada kita nak mati, belum pada kita nak meninggal, buat banyak. Kita fikir sedekah jariah kita ada rogi, ilmu naf'at kita ada rogi, anak soleh dari ni. Salah satu Nabi kata, iza mata ibnu adama in qata'a amalu illa min salasin, sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'unahu aw kama qala. Cuba kita fikir pada hadis ni kita ada rogi salah satu. Kalau itu kita ada tiga-tiga, alhamdulillah. Kalau kita ada tiga, Nabi kata iza mata ibnu adama in qata'a amalu, apabila matilah oleh seorang kamu, maka sudah habislah oleh pahala amalan kamu. In qata'a amalu, yani in qata'a sawabu amali, sesungguh gapo nascaya putuslah oleh pahala amalan. Makna ketika kita mati, kita nak semaya tak leh dah. Ketika kita mati nak baca Quran tak leh dah. Mana ada tu makna kata kita tinggal malaikatnya illa min salasin. Malaikat daripada tiga perkara ni semua pakat ada kecek lakar daripada guru-guru, daripada ulama-ulama. Tiga perkara. Mana tiga perkara? Sadaqatin jariyah, dekah jariyah. Ada rogi. Awak sejid ke, ataupun wak surau ke, ataupun wak sekolah, ataupun wi kepada buat anak yatim ke. Ada tak rogi benda-benda ni? Kalau tak ada, kita kena pisahlah. Selepas belum daripada kita nak mati ni, kena buat cedek-cedek. Ada skop, buat skop, 20 kop, buat 10 kop. Ada 20 kop, buat 20 kop. Tak usah buat banyak. Buat sikit-sikit tak apa dah. Deh. Jadi makna kata selepas pada mati kita ada dah benda ni. Kalau tak ada sedekah jariah, ilmin yuntafa'u bihi. Kita ni boleh ngajar orang kedak. Ilmu kita boleh manfaat kat orang kedak. Kalau kita orang ada ilmu boleh ngajar kat orang. Orang kita boleh ngajar anak murid kita punya pandai, boleh mengajar orang pula. Duk jadi sambung bersambung, jadi turun menurun lepas pada kita. Ni orang panggil anak yang apa? Di ilmu yang naf'at. Ilmu yang boleh ambil gunakan dengan dia. Dan satu lagi wa waladin salihin yad'u lahu, dan anak yang soleh. Anak yang soleh yang duk berdoa kita setiap hari, setiap malam. Maka anak soleh amal nak tik sikitnya, amal nak titik berat sikitnya. Di point anak yang soleh. Anak yang soleh ni walaupun dia tak hadiah siapa semata, pahala ke ayah dia, pahala ke mak dia. Misalnya hari-hari semaya, maka pahala ni siapa? Otomatik kepada anak, kepada ayah dan ibu dia. Kalau dia baca kulhu bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, siapa ke ayah dia, siapa ke ibu, walaupun dia tak hadiah, ya siapa kepada ibu dan ayah dia dengan otomatik.
Sebab itulah pesan ni ambil sendiri kepada antum, kepada ibu-ibu dan saudara-saudari. Makna kata kita buatlah percadangan kita, buatlah persediaan kita sebelum daripada kita nak mati. Kan nak tengok dah. Apa bila kita mati tu kita kena kira hal lain dah. Mati kita tak boleh kelik dah ke sini. Tak boleh mari dah ke sini. Tak boleh nak kelik dah ke dunia. Buatlah cadangan sungguh-sungguh belum pada kita nak mati. Dah lepas pada kita mati, anak nak jadilah mana pesing mana, hak tu atas kita buat dah belah-belah di hari ni. Kita bina gapo untuk anak kita. Kita cedek gapo untuk anak kita, kita sedia gapo dah anak kita beri harta ke, kita beri ilmu kepada mereka, kita beri agama ke, beri gapo kepada mereka. Kita masuk pada cerita kita pula. Ammal hijabatu fabakiyat bi yadi bani Abdiddar wa aqarraha lahumus syara'. Adapun hijabah, yakni jaga Baitullah. Kerana jaga Baitullah ni, orang wak nak koci Baitullah ni suku. Adapun orang nanti minum air kepada orang-orang haji ataupun makan ni kepada orang-orang wak haji nama Ar-Rifadah, iaitu diserahkan kepada siapa? Diserah kepada Bani Abdi Manaf. Adapun masalah hijabatul bait, yakni jagakan Baitullah, yakni jaga pintu Baitullah, bukan nak koci Baitullah. Dulu Baitullah saat ni tu tak tinggi macam learning. Masa kena jahiliah dulu tu, Baitullah saat ni tu tinggi lebih kurangnya 9 meter ya. Dulu kita kata anak koci Baitullah dalam tu adalah barang-barang lama. Maka dulu disakutkan dengan berala-berala nama Hubal dat Baitullah, dan dilikungi pada zaman tu orang panggil 365 berala yang ada di likungan Baitullah. Kamar dia orang ada jagakan pintu Baitullah ialah daripada tok cik Nabi namanya Abdul Muttalib, nenek Nabi nama Abdul Muttalib. Maka selepas pada Abdul Muttalib mati sana, dibagikan kerajaan ni. Siqayatul Haji wi pada Abdi Manaf, Ar-Rifadah wi pada Abdi Manaf. Adapun masalah Abdiddar daripada anak sepupu ataupun anak bapa saudara bagi Abdi Manaf ni, orang yang tuju jaga akan Baitullah, jaga anak kecil Kaabah. Adapun Kaabah sekarang lah ni pintu ya tara anak ibu bapa dah saudara-saudari, hadirin hadirat. Jam kita tengok pintu Baitullah yang dibuatkan oleh Raja Fahad sekarang ialah pintu Baitullah saat ni tu orang panggil berat dia tu yang buat dengan mah yang tepa mah tu 100 kilo. 100 kilo tu mah yang duk likung ataupun mah yang ditepakan pintu Baitullah ialah 100 kilo daripada emas. Sebab itulah kalau kita pergi Mekah tu kita doalah di situ di pintu Baitullah, di antara multazam tu banyak-banyak. Di situ orang panggil tempat dikabulkan doa, diistijabahkan doa. Kamar dia orang ada jagakan pintu Baitullah ialah kena pada yang ada di retah ataupun dibicara oleh Bani Abdiddar. Wa aqarraha, dan menetap akan al-hijabah lahum asy-syara' oleh syara'. Fahiya fihim ilal anam, maka ia al-hijabah ni fihim pada mereka itu hingga sampai sekarang. Wahum Banu Syaibah ibnu Utsman ibnu Abi Talha ibnu Abdul Uzza ibnu Utsman ibnu Abdiddar. Sampai sekarang. Anak-anak cucu demo ni lah duk hijabah, duk jagakan Baitullah. Wa ammal liwa fadama fihim hatta abtalahul Islam. Adapun al-liwa, yakni mana al-liwa ni makna kata orang yang duk jaga, duk jadi liwa. Liwat ni satu orang-orang yang besar lah yang duk jaga di Baitullah, duk jaga di kota Mekah saat ni tu. Al-liwat ni yang duk buat bendera sebagai kata duk bendera al-liwat, ataupun kita katanya dah duk apa orang panggil duk cara di kawasan Baitullah, orang jadi lewat, orang jadi pembesar duk jaga Baitullah saat itu. Maka berkekalan pada mereka itu pada Bani Abdiddar saat itu hatta abtalahul Islam, hingga membatallah akan al-liwat oleh Islam membatal. Kata masalah al-liwat ni, adapun hijabatul bait hak tu tidak dibatalkan oleh Islam. Adapun al-liwat jadi pemimpin pembesar yang duk jaga tu dibatalkan oleh Islam. Wa ja'alahu, dan menjadilah akan al-liwat tu haqqan lil khalifah, yakni hak bagi khalifah. Kerana selepas daripada timurkan kerajaan Islam, maka masalah al-liwa, satu pemimpin, satu orang yang besar yang duk jaga Baitullah tu dibatalkan oleh Islam. Maka hak ni diberikan kepada khalifah alal muslimin, yada'uhu fi man yarahu salihan lahu,
Maka meletaklah akan al-liwa orang duk cara jadi pemimpin, duk cara saat itu di kawasan Mekah tu pada mereka yang nampaklah ia Islam tu dia akan al-liwa tu salihal lahu, yang patut baginya pagiman. Wa kazalika an-nudwah. Ada seperti itu juga masalah an-nudwah. Dan an-nudwah ini satu lujnah yang nanti duk cara makan ni bagi orang haji. Wa Qusayun ibnu Kilab min zauji Fatimah binti Sa'din wa hiya Yamaniyah min Azud Shanu'ah ibni Murrah min zauji Hindim binti Sarir min Bani Firin ibni Malik ibni Ka'ab min zauji Wahsyiyin. Ini daripada salah satu daripada keturunan Nabi Qusay, yakni sebelah atas daripada Abdi Manah lagi. Qusay daripada nenek Nabi pertama Abdul Muttalib, lepas Abdul Muttalib Hashim Abdi Manah, lepas tu Qusay. Maka Qusay ni daripada nenek Nabi. Lagi pula Qusay ni ibnu Kilab, anak Kilab daripada isterinya min zaujihi, daripada isteri tu nama Fatimah. Fatimah tu bintu Sa'din. Wahya Yamaniyah, dia ditinah Fatimah ni isteri bagi Qusay ni yang dibahasa kepada Yamaniyah min Azud Shanu'ah. Lagi pula nya Azud Shanu'ah ni ibnu Murratin, anak Murrah. Mana Qusay tu anak bagi Murrah min zaujihi, daripada isteri Murrah tu nama Hindum binti Sarir min Bani Fihrin ibni Malik ibni Ka'ab min zaujihi Wahsyiyah binti Syaiban min Bani Fihrin aidan ibni Lu'aid min zaujihi Ummi Ka'ab Mawiyah binti Ka'ab min Quda'ah ibni Ghalib min zaujihi Ummu Lu'aid Salma binti Amrin binti Amrin Salma binti Amrin Al-Khuzaiyi. Al-Khuzaiyi. Lagi pula ibni Fihrin min zaujihi Ummu Ghalib Laila binti Sa'din min Huzain. Ni banyaklah. Ni daripada keturunan Nabi. Daripadanya mula-mula sekali Abdul Muttalibi, lepas Abdul Muttalib saat itu ialah kita tahu Hashim, lepas Hashim saat ni ibni Abdi Manah ibni Qusay, lepas Qusay saat itu ialah kena kepada ibni Murrah. Lepas kita kira dulu Abdul Muttalibi, lepas Abdul Muttalib nenek Nabi yang pertama. Lepas tu Hashim. Lepas daripada Hashim saat itu ialah dikata Abdi Manah, lepas Amanah saat ni Qusay, lepas Qusay itu ibni Murrah, lepas ibni Murrah saat itu Fihrin, lepas Fihrin saat itu kita kata Ka'bin, lepas dah Ka'bin ibni Lu'ay, ibni Lu'ay lepas pada tu Quda'ah, lagi pula ibni Ghalib, ibni Lu'ay, Lu'ay ibni Ghalib, lagi pula ibni Fihrin. Ini daripada tok nenek Nabi ataupun dikatakan nenek-nenek Nabi. Wa Firun huwa Quraisy. Fihrun tu dikatakan fok-fok Quraisy juga fi qaulil aksarin. Pada perkataan yang banyak kebanyakan daripada ulama-ulama kata Fihrin ni daripada kulungi Quraisy juga. Wa kanat Quraisyun isnatai asyrata qabilatan. Ni nak ayat fok Quraisy ibu bapa. Jadi golongan Quraisy saat ni tu semua 12 kabilah. Quraisy semua ni tu baik kepada 12 kabilah. Daripada mana? Abdul Muttalibi, daripada Abdi daripada Hashim, lepas Hashim daripada Abdi Manaf, daripada Qusay, daripadanya Ibni Murrah, daripada mana lagi? Daripada kita tak daripada Fihrin, daripada Ibni Ka'ab, daripada kita katanya Ibni Lu'ay, daripadanya Quda'ah, daripadanya Ibni Ghalib, daripadanya Khuzai, daripadanya Ibni Fihrin. Mana kata semuanya kita kata daripada fok-fok Quraisy saat itu tu baik kepada 12 puak ataupun 12 kumpulan. Makna kata Quraisy itu bukan satu kumpulan. Makna kata Quraisy saat itu dikatakan 12 kumpulan. Tu kata wa kanat Quraisy isnatai asyarata qabilatan. Asyarata qabilatan. Makna kata fok-fok Quraisy semua ni dikatakan 12 kabilah. Mana 12 kabilah dengan bila? Banu Abdi Manaf, wa Banu Abdiddar ibni Qusay, wa Banu Asadin ibni Abdil Uzza ibni Qusay, wa Banu Zuhrah ibni Kilab, wa Banu Makhzum ibni Yaqaza ibni Murrah, wa Banu Taym ibni Murrah, wa Banu Adiyin ibni Ka'ab, wa Banu Sahmin ibni Umara, wa Banu Husain ibni Ka'ab,
wa banu Amir ibnu Lu'ay wa banu Taim ibnu Ghalib wa banu Al-Haris ibnu Fihrin wa banu Muharib ibnu Fihrin. Ni nak kata 12 kumpulan ni. Ni kita dengar mulai ibu bapa. Jadi nak kata keturunan Nabi ialah timur. Mana sebab tu Nabi panggil Al-Mustafa. Nabi dikatakan Al-Mukhtar. Sebab tu kata dalam mata jarah wa afdalul khalqi anil itlaqi nabiyyuna famil anishiqaqi. Nabi kita ni dikatakan wa afdalul khalqi anil itlaqi, dan selebih-lebih makhluk Allah Ta'ala, lebih-lebih perkara yang diciptakan oleh Allah, selebih-lebih daripada perkara yang ditimbu dan dijadikan oleh Allah. Tak ada kira lah, tak ada iktibar alal itlaq, tak ada kira dengan malaikat, tak kira dengan para-para nabi yang lain, tak kira dengan rasul-rasul yang lain, tak kira dengan langit dan bumi, tak kira dengan Baitullah, apa saja semua ni. Kalau kita kira Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni ialah satu orang yang paling lebih di atas itlaq. Siapa dia? Nabi Yuna ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam famil anisyiqaq. Patut mu tak sah dalil dah daripada perkataan kata yang lain ada lebih tu, mu tak sah dalil, tak sah padu. Kemudian yang kata Nabi SAW dikatakan satu orang yang paling lebih. Satu orang yang paling tinggi di segi nasabnya. Maka nasab Nabi dikata Al-Mukhtar. Nabi ni Al-Mustafa. Orang yang dipilihkan oleh Allah di dalam gulungi-gulungi orang Arab. Kemudian gulungi orang Arab ni banyak. Ada Ghatafan, ada Khuza'ah, ada Kinanah, adanya Hawazin, adanya masalah kita kata tenang Banu Tamin, adanya Fok Hijaz, macam-macam lah. Ramai daripada kumpulan Arab. Kemudian kumpulan Arab saat itu, kemudian Allah Ta'ala pilih pula daripada kumpulan Arab, ialah pilih daripada gulungan Quraisy. Maka gulungan Quraisy saat itu, Allah Ta'ala saat itu pilih pula gulungan Quraisy saat itu semua tubik kepada dua belah kumpulan, dua belah puak. Yang pertama Banu Abdi Manaf, yang kedua Banu Abdiddar, yang ketiga Banu Asadin ibni Abdul Uzza, yang keempat Banu Zuhrah ibnu Kilab, yang keempat Banu Maksum ibnu Yaqaza, yang kelima Banu Taim ibnu Murrah, yang ketujuh Banu Adiyin ibni Ka'ab, yang kelapan Banu Sahmin ibnu Umar, wa Banu Husais ibnu Ka'ab, yang kelapan Banu Amir ibnu Lu'ay, yang ke-10 Banu Taim ibnu Ghalib, yang ke-11 Banu Al-Haris ibnu Fihrin, yang kedua Banu Muharib ibnu Fihrin. Ini daripada fok-fok Quraisy. Yang Allah Ta'ala ni titih bagi Nabi ni, daripada keturunan Nabi yang Allah Ta'ala menimbulkan di akhir zaman Nabi SAW daripada 12 kumpulan orang Quraisy saat itu. Kemudian wal muqimuna minhum bi Makkah. Dan semua fok-fok ni semua ni, dua kumpulan ni, 12 kumpulan daripada Fok Quraisy, Banu Abdi Manaf, Banu Abdiddar, Banu Asadin, semua ni duk mendiami mana? Duk bermukim di mana daripada mereka? Bi Makkah, ialah di Makkah. Fok-fok ni semua ni daripada tok nenek Nabi, hak 12 kumpulan daripada Quraisy ni duk mendiam mana? Yakni duk ialah di Makkahul Mukarramah. Yusammuna Quraisyal Bitah. Dinamo akan mereka itu 12 kumpulan ni Quraisyal Bitah, ialah Quraisy yang bahasa dalam apa? Yakni yang bahasa dalil. Orang panggil fok-fok Quraisy yang bahasa dalil, yakni keluarga Quraisy nisbahnya orang panggil nisbah bukan dari lain. Makna kata fok-fok Quraisy hak nisbah dalilnya daripada dua belah kumpulan inilah, daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallazi bidawahi biha Quraisy dzawahir, dan orang-orang di tepi-tepinya, tepi Quraisy al-Bitah ni Quraisy dzawahir, yakni Quraisy yang ada di zahir, di tepi-tepi ataupun di zahir-zahir itu. Adapun masalah 12 kumpulan ni orang panggil Quraisy hak sebelah dalam. Ya ada juga Quraisy hak tepi-tepi di belah luar saat ni. Inilah dikatakan Nabi SAW dikatakan nasab Nabi yang amat mulia. Dikatakan nasab Nabi yang amat mulia. Haza huwan nasabul muttafaqu ala sihhatihi min ulama'it tarikhi wal muhaddisin. Adapun ni dikatakan ke apa? Ialah dikatakan nasab Nabi. Ialah dikatakan nasab ataupun keturunan Nabi al-muttafaqu, yang diittifaq dan disepakatkan oleh ulama-ulama ala sihhati
betul bagi sanak Nabi ataupun nasab Nabi. Nasab Nabi hak 12 daripada fok-fok Quraisy, 12 kumpulan yang ada di dalam kota Mekah dan ada di tepi kota Mekah saat itu, maka nasab Nabi hak kita royak sani Banu Abdi Manaf, Banu Abdiddar, Banu Asad ini dikatakan nasab hak yang sahih, hak yang betul, yang diambil daripada mana? Min ulama'it tarikhi, daripada ulama-ulama yang catat sejarah, wal muhaddithin, dan pula daripada ulama-ulama hadis. Nak ayat kata nasab Nabi ni hak yang betulnya nilah daripada tubik dia dan keluar dia daripada 12 kumpulan daripada orang-orang Arab Quraisy, daripada Banu Abdi Manaf, Banu Abdiddar, Banu Asad ni. Dia kata nasab ni nasab yang betul, nasab yang sahih, yang didapatkan daripada catatan ulama-ulama, mana ialah dikatakan ulama tarikh dan ulama muhaddisin. An man nasabu fawqa zalika fala yasihu fihi tariqun. Adapun nasab sebelah atas lagi dimakan itu, fala yasihu fihi tariqun, maka tidak sahihlah padanya oleh jalan ni. Adapun nasab tinggi lebih pada tu lagi, lebih daripada Banu Abdi Manaf, Banu Abdiddar, hak tinggi lebih pada tu lagi, lebih kata atas sebelah atas daripada mana Banu Haris wa Banu Muharib ni. Kalau hak belah atas pada tu lagi, makna kata orang panggil sanad ataupun nasab bagi Nabi itu tidak sahihnya oleh jalan ni. Ghayatul amri annahum ajma'u ala anna nasabar rasuli sallallahu alaihi wasallam yantahi ila Ismaila ibni Ibrahim abil Arab al-Musta'rabah. Ni nak ayat atas. Adapun nasab Nabi yang setinggi lagi, lebih daripada Ibnu Fihrin. Nak ke atas lagi lah kita katanya. Nak sebelah atas lagi. Atas daripada Banu Haris, Ibnu Fihrin wa Banu Muharib, Ibnu Fihrin ni, maka nasab kalau sebelah atas lagi tu makna kata tidak betul lah dan tidak sahihnya daripada bilangan ulama. Ghayatul amri annahum ajma'u anna nasabar rasul sallallahu alaihi wasallam, ijmu'lah oleh ulama-ulama tarikh dan ulama muhaddisin ala anna nasabar rasul sallallahu alaihi wasallam, di atas bahasa nasab Nabi, keturunan Nabi ni yang tahi kesudahan ia ila Ismaila, kepada Nabi Ismail alaihi salam, anak siapa? Ibni Ibrahim, anak bagi Nabi Ibrahim. Jadi nasab Nabi ni kesudahan dia gisa pasuk kepada Nabi Ismail alaihi salam. Abil Arab, Ibrahim tu ialah bapa Arab kalau kira mari kepada Nabi-Nabi, kalau kira bapa Arab. Adapun Abul Bashar ialah Nabi Adam alaihi salam. Kalau kita kira Abul Bashar, bapa manusia, asal manusia, usul asal dan tapak manusia ialah kena pada Nabi Adam alaihi salam. Kalau kita kira kena gapo bapa Arab, ialah kena pada Nabi Ibrahim alaihi salam al-Musta'rabah, yang diperarakan dia. Jadi kenapa boleh kata keturunan Nabi ni hang rasuk dia pergi sampai kepada Nabi Ismail? Kerana kita tengok Nabi Ibrahim kita alaihissalam, dia ada dua isteri. Isteri pertama dikatakan Siti Sarah, ni hak orang panggil mak tua. Mak tua kemudian Nabi Ibrahim pada zaman dia umur 120 tahun dan Siti Sarah ni umur 90 tahun. Ni kita nak cerita sikit ibu bapa tentang masalah Siti Sarah dan Nabi Ibrahim. Jadi satu ketika ibu bapa dan hadirin hadirat, peminat-peminat dan penonton semua. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dia ada dua isteri. Isteri pertama dikatakan Sarah dan isteri yang kedua dikatakan Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia duduk dengan Sarah, dia umur 120 tahun. Maka Siti Sarah umur 90 tahun, tak ada dapat anak lagi. Tak ada dapat anak, tak dapat zuriat. Kemudian satu ketika Allah Subhanahu Wa Taala titah kepada para malaikat. Titah kepada para malaikat, ya malaikat, belai-belai sambil malaikat saat itu dia nak pergi binasa kaum Lut, ialah yang ada di Urdun ataupun di Jordan. Tu kita tengok dalam tafsir. Jadi sambil-sambil malaikat saat itu nak pergi membinasakan kaum Lut. Kaum Lut ataupun dikatakan kaum Lut duk lewat sama-sama jatuh, sambil-sambil nak pergi menasakan akan kaum Lut, mari temu dulu dengan Nabi Ibrahim. Jadi satu hari itu apabila malaikat dikatakan rusuluna, kami ni utusan kami, utusan Allah, kami ni kena malaikat kata utusan Allah, kami nak menziarahkan akan dikau hi Ibrahim.
Kemudian apabila datang tetamu daripada tetamu Nabi Ibrahim, Ibrahim pun panggil masuk. Pada hari itu Nabi Ibrahim saat itu ada bakar kambing. Cerita kita tengok dalam tafsir. Royak pakar-pakar, royak dengan cara ringkas. Nabi Ibrahim pun masyhur akan kambing, bakarkan kambing dalam. Kambing tu pun daging pun sedap, daging pun dah. Kambing pun gemuk seperti ini. Kemudian dia akikkan hidai daripada kambing masyhur, kambing jadi bakar tu nak beri kepada tetamu yang mari rumah dia saat ni. Mari pada rumah dia. Bila-bila Nabi Ibrahim akad tu, malaikat kata, ya Ibrahim, jadi kami ni Rasulullah, kami ni utusan Allah. Allah Ta'ala hantar kami mari temu dengan engkau. Apanya Nabi Ibrahim kata, jadi kami mari ni nak royak cerita nya. Allah Ta'ala sudah royak berita kesukaan kepada engkau, yakni engkau nak dapatkan satu anak, ialah dikatakan Nabi Ishaq alaihi salam. Kemudian Siti Hasara duduk sebelah lip tabir dengarkan masalah cerita di antara malaikat saat itu. Terduyuh bagi Nabi Ibrahim duk cerita kata dia tu nak dapat anak. Maka dia pun ramallah Siti Sarah, dia pun suka, tapi dia kata Allahu Akbar. Sungguh kata kami ni nak dapat anak, tapi kami ni sudah tua. Dia kata wa kana ba'li syaikha, dan adalah tok laki kami tu sangat-sangat tua dah. Dia kata oleh hatinya, tok laki kami sangat-sangat tua, nak boleh anak kok mana? Lagi pula aku ni umur sudah 90. Maka adalah jawapan daripada malaikat ta, atajabina min amrillah, adakah engkau tercengih dan engkau terheran daripada masalah kerja Allah ya Sarah? Jadi dia berasa heran. Dia tu umur 90, Nabi Ibrahim umur 100 lebih, nak boleh anak ketika ni. Sebab tu dia panggil titih bari sebelah balik. Ibrahim saat ni tu dapat dengan Sarah saat ni tu ialah Ishaq. Lepas Ishaq Nabi Yaqub ni jadi nabi belaka. Tapi sebelah balik hajar, dapat sore saja ialah Nabi Ismail alaihi salam. Maka nampak Nabi Ismail alaihi salam ni, maka Nabi Ismail saat ni mari keturunan Nabi Ismail ni tak ada nabi celah tu. Hak jadi nabinya ialah keturunan daripada Nabi Ismail, ialah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu cerita nak ia kata keturunan ni sebelah nabi ni kalau kira pergi sebelah atas apa suk, ialah suk kepada Nabi Ismail alaihi salam. Tu siapa Nabi Ismail AS. Nasabung syarif, Nabi itu dikatakan turunnya yang amat-amat mulia, turunnya yang amat-amat orang panggil lebih amat-amat agungnya. Kama tara, seperti mana yang engkau kelihatan, aba'u tahiruna, bapak-bapak Nabi, tok nenek Nabi semua ni tahiruna, dikatakan orang-orang yang suci mereka itu. Sebab tu orang yang Tuhan nak latihkan Nabi ni, maka tok nenek dia, talian dia, silsilah dia, nasab dia tumit daripada Abdul Muttalib, gi pada Hashim, gi pada Abdi Manaf, gi kepada atas lagi Qusay, lagi pula Lu'ay, apa semua ni naik gi semua tok nenek Nabi dikatakan orang-orang yang suci mereka itu nisbah keturunan. Kerana tok nenek Nabi itu tak pernah jatuh dalam zina weh. Dah Tuhan jaga siapa setara tu. Wa ummahatun tahirat, dan mok-mok nenek-nenek Nabi sebelah balik tino dikatakan orang-orang yang bersih. Orang-orang yang suci. Lam yazal yang takilu min aslabi ulaika ila arhami haula'i. Haula, sentiasalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa Nabi kita ni yang taqilun, berpindahlah keturunan Nabi ni, min aslabi, daripada hujung-hujung selbi, ulaika, daripada hujung-hujung selbi mereka itu daripada Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf, hingga ila arhami haula, hingga kepada rahim bagi mereka itu daripada mana? Daripada Aminah saat itu daripada mak dianya. Dah dulu nu daripada Aminah saat itu mak dia nama pak dia nama Wahab, Zuhriyah Al-Qurashiyah tu kita lihat lagu tu lah. Hatta ikhtarahu Allahu hadiyan mahdiyan, hingga setara mana
Nabi saat itu sentiasa berpinahlah daripada hujung-hujung selebi, daripada nenek-nenek yang suci, daripada Abdul Muttalib gilah kepada atasnya Hashim pergi kepada Abdi Manah pergi pada Qusay. Saat itu nak ayat kata daripada hujung selebi itu yang suci-suci tak pernah berlaku orang panggil hamiyatul jahiliyah di kalangan gulungan Nabi. Tak pernah jatuh zina pada tok nenek Nabi. Hinganya hatta ikhtarahullahu, hingga memilihlah akan dia akan Nabi oleh Allah. Tuhan pun pilih. Sebab tu Nabi nama Mukhtar. Nabi tu satu orang yang dipilih oleh Allah. Sebab tu Nabi panggil Al-Mustafa, satu orang yang dicalonkan oleh Allah. Nama Nabi semua 200 lebih. Nama Allah Ta'ala 99. Nama Nabi nama Taha, nama Nabi nama Fatih, nama Nabi nama apa? Mustafa, nama Nabi nama Al-Mukhtar. Maka Allah Ta'ala memilihkan Nabi daripada keturunan yang mulia ini hadian. Hak ada dia tu satu jadi orang yang dapat menghidayat kepada umat di akhir zaman, mahdian, dan pula dia tu dapat dipertunjuki. Dia tu orang yang menghadi, orang yang menghidayat. Dengan sebab dia apabila orang tengokkan Nabi, akhlak Nabi, dudukkan Nabi, maka Nabi itu dapat boleh hidayah mahdian dan dihidayat akan dia. Dengan sebab Nabi itu dapat dihidayatkan, orang dapat hidayat. Dia tu menghidayat dan dia tu saat itu satu orang dia terhidayatkan dengan sebab dia min ausatil arabi nasaba, daripada pertengahan bagi orang-orang Arab nisbah nasabnya. Makna Nabi ini dikatakan hadian, orang yang menghidayat, dan dia itulah mahdian, satu orang dihidayatkan dengan sebab dia nisbah nasab dia di tengah-tengah orang Arab ni. Fahuwa, maka ia Nabi min samimi Quraisy, daripada kerasnya fok-fok Quraisy, ataupun daripada kukuh dan tegak dan kejak kepulai-kepulai Quraisy. Kerana orang panggil Nabi ni ia satu orang yang timur di golongan Arab, ataupun di keturunan Arab hak 12 ni hak 12 kumpulan, maka Nabi tu timur di tengah-tengah tu. Sebab tu keturunan Nabi dikatakan kukuh dan kejak dan kerasnya dan tegak, sebab dia timur daripada golongan Quraisy hak 12 ini. Allati laha al-qadamul ula fi syaraf, ialah dikatakan perduluan yang utama pada kemuliaan. Iaitu fok-fok Arab semua, kalau kita kira Arab yang terdulu ni sebuah kemuliaan, maka Quraisy inilah dikatakan orang yang mulianya, orang yang gapo yang mulianya ni sebuah martabat. Dan kalau kira di segi Arab semua, orang yang paling tinggi di semua martabat ialah dikatakan fok-fok Quraisy ini. Wa ulul makanah bainal Arab, dan Quraisy semua ni dikatakan orang yang tinggi nisbah pangkat bainal Arabi, di antara fok-fok Arab. Kalau kira kata nisbah pangkat orang yang paling tinggi, orang yang paling lebih, orang yang paling hebat di segi orang Arab, maka fok Quraisy inilah dikatakan ulul makanah, ialah orang yang paling tinggi nisbah martabat dan nisbah pangkat, dikatakan fok Quraisy inilah orang yang paling lebih, orang yang paling tinggi, orang yang paling mulia di kalangan gulung-gulungan Arab. Maka Quraisy inilah dikata ulul makanati bainal Arab. Wala tajidu fi salsilati abaihi illa kiraman laisa fihin mustarzalun bal kullum sadatun qadah. Tengok. Wala tajidu, dan tidak terdapatlah engkau fi salsilati abaihi, pada salsilah, yakni pada rantaian taliye bagi tok nenek Nabi. Cuba mu tengok daripada tok nenek Nabi, Banu Abdi Manaf, Banu Abdiddar, Banu Asadin, Banu Zuhrin, Banu Zuhratin, Banu Makhzum, Banu Taim, Banu Adiyin, Banu Sahmin, Ibni Umar, lagi pula Banu Amir. Maka kalau mu tengok kepada keturunan Nabi semua ni, tidak mendapatlah engkau fi salsilati abaihi, pada talian-talian, yakni hubungi ataupun orang panggil talian rantaian bagi tok nenek Nabi ni, tidak dapat illa kiraman, malaikan orang-orang kemuliaan. Anak ayat tak, engkau tidak terdapat daripada 12 golongan daripada fok Quraisy, engkau tidak terdapat
malaikat orang-orang dan pula keturunan Nabi dan tok nenek Nabi dan pula semua daripada bapa Nabi, tok nenek Nabi, tidak ada malaikat orang-orang yang mulia lah mereka itu. Pokok mulia saja. Laisa fihim, tidak ada pada mereka itu mustarzalun, orang yang dihina, tak ada. Kalau kita tengok Abdul Muttalib, orang disanjungi, dikata syaikhan mu'zaman fi Quraisy, satu orang yang dipandaikan tinggi, pandaikan lebih digulungi fok Quraisy dan fok Arab. Kalau kita tengok masalah Abdi Manaf, satu orang disanjungi, tak ada seorang pun orang yang terlekeh, tak ada seorang pun orang yang terhina. Kulluhum, bahkan daripada sekalian daripada tok nenek Nabi ni sadatun, ialah jadi sadah, yakni jadi ketua. Jadi ketua ataupun jadi penghulu, lagi pula qadatun, jadi pemimpin. Semua daripada tok nenek Nabi ialah dikatakan ketua, dan pula jadi pemimpin. Nak yak kata tidak dapat engkau daripada silsilah Nabi ataupun daripada tok nenek Nabi, tidak ada mereka orang-orang yang mulia. Tidak ada seorang pun daripada kehinaan, orang yang hina, orang yang lekeh. Bahkan mereka itu jadi penghulu dan pula jadi pemimpin. Wa kadzalika ummahatu abaihi min arfa'i qabailihinna sya'nan. Tengok. Dan seperti di mereka itu juga daripada muk-muk, nenek-nenek Nabi sebelah balik betina. Muk-muk bagi tok nenek Nabi itu daripada min arfa'i qabailihinna sya'nan, daripada setinggi terangkat kabilah-kabilah mereka. Daripada terangkat setinggi-tinggi daripada kabilah mereka, sya'nan, nisbah kalakue, nisbah pengkat. Nak wayak kata kalau kira sebelah balik muk-muk, nenek-nenek, tok we, sebelah balik bapak-bapak Nabi ni pun daripada orang yang setinggi-tinggi daripada kabilah, nisbah kalakue. Kalakue mereka bagus, kalakue mereka tu baik, kalakue mereka tu cantik. Orang panggil santung, lagi pula adat sumpang pun comel. Daripada muk-muk sebelah balik bapak bagi Nabi, tok nenek sebelah balik jantan Nabi, muk bagi tok nenek Nabi sebelah jantan ni pun orang molek-molek, orang comel-comel. Wala syakka anna syarafan nasabi wa taharatal maulidi min syurutin nubuwah. Dan tidak syok lagi, tak ada kita kena syok, tak ada kita kena duk rasa wawi, anna syarafan nasabi, bahawa kemuliaan bagi nasab Nabi ni, wa taharatal maulidi, dan pula kesucian daripada peranak Nabi ni, beranak Nabi dan kelahiran Nabi, min syurutin nubuwah, daripada syarat-syarat kenabian. Maka tak ada kena syok. Jadi makna kata Allah Ta'ala nak pilih Nabi sebagai jadi kenabian, sebagai jadi nubuah di akhir zaman. Maka kalau kita tengok sini ni, maka tak ada kena syok lagi lah daripada syarat-syarat orang nak jadi Nabi. Nak orang kata, keturunan Nabi dan pula nasab Nabi dan pula keturunan Nabi, nasab Nabi sebelah balik bapak tidak dapat, malaikat orang-orang yang mulia, orang-orang yang gapa, orang-orang yang lebih. Wa kullu ijtima'in baina abaihi wa ummahati kana syar'iyyan bihasabil usulil arabiyyah. Dan tiap-tiap perhimpunan di antara tok nenek Nabi sebelah balik jatah, wa ummahatihi, dan orang panggil tok nenek Nabi sebelah balik betina, kana syar'iyyan, adalah ia dia saat ni tu, kalau misalnya tok nenek dia kalau nak menikah kahwin apa saja, orang akan ngikut dengan cara syarak, cara undang-undang, bihasabil usulil al-arabiyyah, dengan sekira usul asal bagi orang-orang Arab. Walam yanal nasabahu syai'un min sifahi al-jahiliyah, dan tidak tercampailah akan nasab bagi tok nenek Nabi ni oleh sesuatu pun, syai'un min sifahil jahiliyah, daripada keburukan, daripada kejahatan, daripada orang jahiliyah tu tak ada berlaku. Anak yang kata kalau ada perhimpunan apa saja di antara tok nenek Nabi hak jatah, hak tina semua, orang panggil berlaku di atas syarak yang dikirakan oleh orang-orang Arab. Usul Arab lagu mana? Bihasabil usulil arabiyyah, dengan kira-kira bagi usul asal dan ada asal, usul asal bagi orang Arab lagu mana, maka diperlakulah mereka itu dengan secara adat dan usul asal bagi orang-orang Arab, dan mereka tidak tercampai walaupun sikit pun daripada sesuatu, daripada kejahatan dan keburukan, daripada jahiliyah itu.
bal tahharahullahu min zalika, bahkan mensuci akan Nabi oleh Allah daripada demikian itu, daripada sifahil jahiliyah. Walhamdulillah. Kemudian habis daripada keturunan Nabi, kita nak masuk sikit masalahnya zawaju Abdillah bi Aminata, lagi pula wa hamluha. Ini nak masuk bicara masalah perkahwin ni di antara Abdillah, yakni kita nikah kahwin ni di antara ayahna Nabi Abdillah bi Aminata dengan Aminah. Lagi pula wa hamluha, dan bunting Aminah. Jadi kita nak masuk saat ni, kita bercara dah masalah kisah Nabi daripada keturunan Nabi, semua tu timur dia daripada 12 kabilah daripada orang Arab. Maka semua itu dikatakan keturunan Nabi, semua tu dikatakan turunan yang suci, yang bersih, yang tahirah, lagi pula yang gapon, yang mensucikan akan dia oleh Allah. Nak tatuk dek Nabi semua daripada 12 kumpulan ni tak pernah jatuh dalam kejahatan masa jahiliyah, tak pernah jatuh dalam berzina. Dan perkahwin ni zawaju Abdillah bi Aminata wa hamluha. Perkahwin ni Abdullah dengan Aminah dan bunting Aminah. Tengok. Ni. Kana Abdullah ibnu Abdul Muttalib min ahabbi waladi abihi ilaih. Tengok ni. Kana Abdullah, adalah Abdullah ayah Nabi ni. Ibnu Abdul Muttalib, anak Abdul Muttalib. Abdullah ni ada 4 saudara. Ada adik dia, napa saudara dia, adik-beradik dia Abbas, dan pula Abu Talib, dan pula satu laginya Hamzah. Ni adik-beradik bagi Abdullah ayah Nabi. Kemudian Abdullah ni Ibnu Abdul Muttalib ni min ahabbi waladi abihi, daripada sekasih-kasih anak bagi bapaknya, bapak bagi Abdullah, ilaihi, kepadanya, kepada Abdullah. Nak royak kata anak hak Abdul Muttalib paling kasih sekali daripada anak dia 4 orang, Hamzah, Abbas, Abu Talib, Abdullah. Nak royak kata anak hak Abdul Muttalib paling kasih sekali ialah kena kepada ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah Abdullah. Sebab tu dia katanya kana Abdullah ibnu Abdul Muttalib min ahabbi waladi abi ilaihi, daripada sekasih-kasih anak oleh bapaknya kepadanya, kepada Abdullah. Dia kata anak yang paling kasih oleh siapa dia? Daripada sekasih-kasih anak bagi bapaknya, bapak bagi Abdullah, ilaihi, kepadanya, kepada Abdullah. Anak kata anak yang paling kasih oleh bapaknya ialah Abdullah. Fazawwajahu Aminatu bintu Wahbin ibni Abdi Manaf ibni Zuhrah ibni Kilab. Maka memperkahwinlah ia Abdullah, memperkahwin akan Abdullah Aminatu oleh Aminah bintu Wahbin ibni Abdi Manaf ibni Zuhrah ibni Kilab. Jadi makna kata pada tahun ni juga memperkahwin di antara Abdullah dengan Siti Aminah. Kemudian wasannuhu, dan umurnya Abdullah. Kerana Abdullah ni jangan kita yak dah malai. Abdullah ni ada bitajung sini. Bitajung orang panggil, ada ketika bitajung jangan Abdullah ni. Maka orang Tino pakak berkening ke Abdullah. Tengok Abdullah wasa keningnya, tengok Abdullah wasa noknya, nak waktu lakinya. Tapi masa tahun apabila perkahwin, kan kita ayat dah cerita kerana Abdullah hidup dalam hotel apa itu ini, maka terkejut daripada naik perampok ni, lari pergi jumpa dengan ayah bagi Aminah ni. Jadi pada tahun Abdullah ni, ayah Nabi ni berkahwin dengan Siti Aminah ni, tahun umur berapa ni Abdullah? Ingat molek ibu bapa ni. Umur bagi Abdullah ni umur berapa? Ketika dia berkahwin dengan Siti Aminah. Wasannuhu, dan umurnya, usianya, usia bagi Abdullah samaniyata asyara, samaniya asyarata ataupun asyarata sana. Umur Abdullah ketika dia berkahwin dengan Siti Aminah, umur dia saat ni tu 18 tahun. Dia tak ada tua weh. Umur 18 yang menikah. Nah, ayah Nabi dengan mak Nabi, dengan ibu Nabi, umur 18 tahun.
Deh, ketika tu bitajung duk sini duk lak nampak di dahi dia. Janguklah, hebatlah, semua orang tengok berkenillah kepada Abdullah. Wahiyah padahal ia Aminah. Abdullah umur 18, Aminah ni yauma izin pada hari ni, hari mana? Hari nak berkahwin dengan Abdullah ni. Min afdali nisa'i Quraisyin nasaban wa maudi'an. Deh, nak royak kata orang tino hak paling janguk. Orang tino hak paling lebih, orang tino hak paling mulia daripada fok-fok Quraisy, nisbah nasab, nisbah keturunan ni, wa maudi'an dan nisbah pangkat dan qada, ialah kena kepada Siti Aminah, ialah kena pada ibunda Nabi ni. Deh, nak royak katanya orang hak paling mulia di golongan Arab, orang hak paling lebih di golongan Arab, tu mana kata wahia padahal ia Siti Aminah min afdali nisa'i Quraisyin nasaban wa maudi'an, daripada selebih-lebih para puai, daripada orang Quraisy nisbah titih bari. Nak royak kata orang Tino nisbah titih bari paling lebih sekali ialah kena kepada Siti Aminah radhiyallahu anha, ataupun Siti Aminah dikatakan ibu Nabi, wa maudi'an, dan pula nisbah pangkatnya dia inilah yang paling lebih dikira oleh orang-orang Arab di zaman tu. Ni kita ingat molek ayah Nabi nama Abdullah, anak ibnu Abdul Muttalib, ibu Nabi ialah nama Aminah. Kita katanya anak bagi bintu Wahbin, lagi pula Wahab ibni Abdi Manaf, anak bagi Manaf, lagi beripung dengan Nabi situ. Quraisy belaka ni. Ayah Nabi pun Abdi Manaf. Makna kata ibni Abdi Manaf ni, makna kata Abdi Manaf ni gi beripung. Orang panggil tok nenek bagi Abdullah dengan tok nenek bagi Aminah gi beripung di tetangga Abdi Manaf, sama-sama Quraisy. Sama-sama Quraisy. Walamma dakhala 'alaiha hamalat bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tak kala menduhu ia Abdullah ke atasnya, ke atas Aminah, hamalat bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, membutinglah ia Aminah dengan Nabi, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam perak dukhul. Kalau kita kecek walamma dakhala, arab ya tak kecek dengan jimuk. Ni kana orang panggil nak gunakan lapar di atas jalan kinayah ataupun di atas jalan sini. Arab tak kecek dengan tajimu atau persetubuh, tapi dukhul ni kepada hakikatnya persetubuh ataupun jimu. Tak kala Abdullah ayah Nabi saat ni mula tu ada bitajung sini. Ada bitajung sini, maka tak kala apabila Abdullah tu mendukhul ataupun mestubuh, lagi pula menturunkan benih ke dalam rahim bagi Aminah, atana walamma dakhala 'alaiha, dan tak kala mendukhul ia Abdullah 'alaiha ke atas Aminah, makna kata mestubuhkan Aminah, hamalat, membutinglah ia Aminah, membuting bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan Rasul, yakni dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam itu juga orang panggil benih Nabi turun ke dalam rahim bagi ibunya. Siapa kata setengah ulama sirahnya, yakni malam itu juga memandanglah mapulah pelita-pelita yang ada di dalam kota Rom, dan pula mapulah pelita-pelita yang ada di dalam Farisi itu. Sekadar tu dulu malam ni. InsyaAllah kita bersama semula lepas daripada Siti Aminah tu membutingkan akan Nabi SAW. Gapo pula lepas pada ni kita akan bicara pula. InsyaAllah kita tengok lagi. Maka kita akan sambung lagi insyaAllah ceritaan kita sejarah Nabi ataupun sirah, mula daripada peranakan Nabi, daripada titih baris Nabi, daripada waris warah Nabi, daripada keturunan Nabi, semua itu daripada orang-orang yang mulia, daripada orang-orang yang berbahagia. Semua keturunan Nabi itu tidak walaupun seorang pun daripada orang-orang yang cuma ataupun orang yang bercampur dengan sifahil jahiliyah, yakni kekarutan, kejahatan, keburukan daripada orang-orang jahiliyah. Itu tak ada walaupun seorang daripada keturunan Nabi. Maka kita nak ulang alik keturunan Nabi 12 kumpulan daripada Quraisy, Banu Abdi Manaf, Banu Amniddar, Banu Asadin, Banu Zuhrah, Banu Makhzum, Banu Taim, Banu Adiyin Ibni Ka'ab, Banu Sahmin Ibni Umar, lagi pula Banu Amir, Banu Taim, Banu Haris Ibnu Firin, wa Banu Muharib Ibnu Firin. Semua fok-fok ni orang panggil orang yang bermukim dan duduk mendiami di dalam kota Mekah sebelah dalamnya.
Gitulah ibu bapa, insya-Allah lah kita semua ni kita dengar malam Isyak, insya-Allah kita akan bersama pula cerita bagi masalah Siti Aminah dengan Abdullah sudah berkahwin, akan turunkan benih ke dalam rahim bagi Aminah, maka buntingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah benda yang akan berlaku selepas pada ni, insya-Allah kita akan sambung lagi dengan katanya. InsyaAllah kita pakat sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita dapat berkat dengan sejarah Nabi, kita dapat berkat dengan cerita Nabi, mudah-mudahan jadi sejukkan hati kita dan sejuk rumah tangga kita dan sejuk di dalam hidupan kita, sejuk dalam anak-anak kita, dengan mudah-mudahan kita dengarkan cerita Nabi ini sebagai kita mengiktibar dan pula jadi keberkatan di dalam hidup kita semua. InsyaAllah ibu bapa dengan katanya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.